Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi dalam kuliah pada hari ini. Okey, kuliah hari ini saya nak sentuh berkaitan dengan multidimensional array. Okey. Pengenalan kepada multidimensional array juga dikenali sebagai 2D array lah ataupun juga dikenali sebagai 2D array. Okey, 2D array untuk matrik lah. Okey, dia bentuk dia macam ni Dia punya susunan dia tu kan. Pernah belajar dulu kan? Array, matrik dalam sekolah kan. Bukan bentuk macam ni, dia macam ni. Kan? 1 1 0 1 1 1 1 0 kan. Matrik. Okey. Jadi ni macam ni lah. Ni penggunaan matrik lah ni. Matrik kan. Okey. 1 1 2 2 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. Matrik 1 dengan 1 yang ini data dia. 2 dengan 1 yang ini. 3 dengan 1 yang ini. 4 dengan 2 yang ini. Kan? 6 dengan 3 yang ini. Ni dia main dengan matrik ni. Dia main dengan row dengan kolom. Row berapa? Atas ni row kan? Tapi ni kolom. Okey. Ini adalah contoh kita nak declare. Kita nak declare 2D array. Dalam Java, kita nak declare 2D array dalam Java. Kita kena ada data type. And then kena ada 2 bracket dan juga kena ada variable lah. Apa-apa nama lah variable kita ni. Okay. Bila kita dah declare, kita kena create lah. Kita nak create array, kita kena guna keyword new. Sama macam single array yang saya ajar dalam lab hari tu lah. Okay. Bila kita combine kedua-dua, declaration dengan create array untuk assign dia punya reference variable ni. Jadi macam ni lah. Data type, simbol 2D array, variable, keyword new, nama data type yang sama. Okay, nama data type yang sama dan juga kita punya array berapa. 10 kali 10 ke, 2 kali 2 ke, 3 kali 3 ke dan sebagainya lah. Okay. Kita guna yang ini dalam Java kita guna yang ini. Yang box kat belakang ni kita tak gunalah. Kita tak guna yang ini. Okay, ini contoh-contoh declaration lah. Okay, contoh declaration. Okay, kita ada integer, 2D array, variable matrix, kita ada new keyword, kita ada data type integer dan kita ada bracket untuk 2D array. Okay. Ini dia assign matrix 00 nilainya adalah 3. Maknanya kalau 10 10 ni kamu kena letaklah sini. Okay. 0 1 2 3 4 5 6 sehingga 9 kan. Ini pun samalah 0 1 2 3 4 5 6 sehingga 9. Jadi 00 kat mana? 00 kan bertemunya kat sini lah. Ni bertemunya kat sini. Nilai dia assign dengan 3. Okay, 3. Kalau kamu assign 1 1 berapa? 4 je tak? Kita buatlah matrik 1 1 sama dengan 4. Okay, mana 4? 1 2 berapa? Ataupun 2 1 berapa?
30 berapa? 44 berapa? 43 berapa? Macam tu. Okey. Dan di dalam array tidak boleh lari penggunaan for lah. Cumanya dalam 2D array dia ada nested loop lah. Okey. Nested loop for. Digunakan untuk dia looping row dan dia looping column. Okey. Dia looping row kat atas kan? Dan juga dia looping column. Tambahlah 0, 1, 2, 3, 4 looping kat sini kan? Ni pun looping kat sini. Okey, yang ini contoh ni dia guna make random. Okey, random apa-apa saja pun boleh lah kat sini kita punya calculation kan. Okey. Ini contoh matrik lah. Row berapa, column berapa. Ini dia letak matrik, dia create, dia assign new array pada row 5, column 5 kan. Okay. Yang ini dia assign value matrik 2 1. Kat mana matrik 2? Matrik 2 1 yang mana? Okay, matrik 2 1 row tepi row tepi kolom atas saya tertukar. Okey, row tepi kolom atas. Okey. Maknanya row 2 1. 7 dia kat sini. Okey. Sama juga macam ni. Ni dia letak ni nilai dia siap-siap lah. 2, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Okay, dia masuk. Ini declaration, declaring, creating and initializing using shorthand notation. Okey, kat sini dia nak tunjuk persamaan lah. Okey, bila kamu assign value untuk array macam ni, sama dengan maksud dia macam ni lah. Maknanya untuk 1, dia punya array adalah 0, 0. 2, arraynya adalah 0, 1. 3, 0, 2 dan seterusnya. Okey. Jadi kedudukan dia macam ni lah. 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2. Okey. Ini length. Length dia. Okey. Length samalah macam single array. Multidimensional array pun ada juga length dia. Okey. Cumanya beza dia dia assign tu macam mana. Maknanya kalau single array x.length is 3. Ni yang single array hari tu yang saya ajar tu just satu je kan. Okey, bila multidimensional array dalam ni dia ada pecah lagi. Dia ada pecah lagi bilik-bilik. Contoh kat sini ada rumah kan. Rumah untuk single array. Dalam rumah tu dia ada banyak lagi bilik. Okey, banyak lagi bilik. Jadi untuk length x0 ni, dia ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang ni pun sama. Untuk x1, dia punya 2D array dia ada 4 length dia. Boleh? Okay, ini bila kita nak tahu length lah. Okay, mana kita nak assign array 0, length berapa. Array 1, length berapa. Array 2, length berapa dan seterusnya. Okay, ini nak tunjuknya array yang berbeza lah. Panjang yang berbeza. Okay. Katakanlah untuk matrik kosong ni, panjang dia ada 5. Yang ini ada 4, ini 3, 2. Ini ada 1. Okay, size dia. Okay, size dia depend on
elemen lah. Elemen ada berapa? Kalau 3, 3. 4, 4 lah. Okey. Ini cara dia simpan. Okey, cara dia simpan. 0, 1, 2, 3, 4. Kat dalam ni dia ada lagi pecahan dia lah. Depend on elemen yang ada. Okey. Maknanya kat sini kosong kan. Maknanya dia 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Yang ini 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ini 2, 0. 2, 1, 2, 2. Samalah yang macam ni. Bila kamu faham, senang. Okey. Yang ini input value lah. Okey, nanti dalam video lab saya ada tunjuklah penggunaan lah. Kita nak guna scanner, ini kita nak input kolom, ini untuk row, ini untuk kolom. Okey. Dan macam mana kita nak assign input user ni ke dalam 2D array kita lah. Okey. Yang ni pun sama. Yang ini apa-apa nombor lah, nombor random yang kita nak masukkan. Okay, yang ini bila kita nak print, mana kita nak print out output, kita nak print out array kita balik. Mana user dah masukkan nilai and then kita nak print out balik. Kita just panggil system.out matrix row dengan kolom kita. Okay. Yang ini kita nak total up. Kita nak total semua nilai dalam array kita tu. Kita nak total up semua nilai dalam array. Maknanya declare dulu total assign 0. Okey, total plus sama dengan matrix row column. Dia akan tambah lah. Maknanya row 00 dia akan tambah dengan 01, dia akan tambah dengan 02, akan tambah dengan 03 dan seterusnya. Okey. Ini pun samalah. Bila dia dah total up, kita nak print out output lah. Just panggil je lah. Yang ini nak render shuffling. Render shuffling ni macam yang saya ajar nak swap tu hari tu. Ingat tak nak swap kan? Nak swap elemen dalam array, kita kena ada temporary. Kita kena ada satu tempat temporary sementara lah untuk pegang data tu. Sementara dia nak buat swapping. Bila dia nak buat swapping, dia akan check. Okay, dia akan check lah dengan panjangnya berapa, apa semua. Lebar apa, nombor-nombor yang dimasukkan tu lah. Okay. Okay, passing array to method. Okay, yang ini saya kena sentuh tajuk method dulu. Okay, saya akan sentuh tajuk method dulu and then baru saya masuk yang method array lah. Okay, ini 3 multidimensional array untuk 3 ni kita tak masuk dalam exam lah. Kita tak masuk just untuk knowledge lah kan. Okay, just untuk knowledge lah multidimensional array ni. Maknanya untuk first ni student mana, exam mana dan juga dia punya yang last kali ni bentuk soalan tu multiple choice ke essay ke dan sebagainya lah. Biasa dalam kelas kita akan ajar sehingga 2-dimensional array sahaja. Okay. Okay, ini adalah multidimensional array. Okay, sekarang ni saya nak masuk method dulu. Okay, method adalah topik baru lah. Okay, topik baru untuk method pada hari ni. Okay, topik baru untuk method pada hari ini adalah pengenalan. Okay, first kita nak kenal apakah itu method. Okay, method ataupun juga dikenali sebagai function. Method ataupun function lah. Method ataupun okay. Method atau function ni apa dia sebenarnya?
Okay, method ataupun function ni dia berperanan untuk membantu menyelesaikan masalah lah, okay, dalam problem solving. Okay, di mana dia boleh mengurangkan dan mempercepatkan proses. Mengurangkan dan mempercepatkan proses untuk apa-apa benda lah nak kena buat kan. Di mana dia akan bahagi-bahagi tugas. Okay. Contoh, kalau dalam satu department, kan, kita ada IT department. Okay, dalam IT department, dia ada seorang manager. Kan? Di bawah manager ni, hierarki dia ada programmer 1, programmer 2, programmer 3. Okay? And then manager ni dia ada dapat satu projek. Okay, satu projek yang menelan belanja RM1 juta. Okay? Dalam projek tu dia ada banyak benda lah nak kena buat kan. Okay, jadi banyak problem, banyak benda kena settle lah. Okay? Jadi dia bagi-bagilah tugas kepada programmer dia. Okay, mungkin ada ramai lagi lah programmer dia yang lain. Okay? Dia assign untuk dalam projek ni sub. Okay, sub projek pertama dia bagi programmer pertama untuk buat. Sub projek yang kedua dia bagi programmer yang kedua dan seterusnya lah. Okay, maknanya setiap programmer ini dia ada fungsi dia masing-masing untuk dia buat. Okay, bila dah settle, last sekali dia akan combine. Okay, dia akan combine sub-sub tu, sub-sub projek untuk dia dapatkan dia punya result lah. Result ataupun hasil. Okay. Jadi di mana method ni? Method ni di sini lah. Maknanya kita assign setiap satu tugas. Itu dia punya method ataupun dia punya fungsi dia masing-masing. Okay, kita ada satu masalah. Kita ada satu problem. And then kita nak assign masalah itu kepada fungsi-fungsi dia. Masing-masing lah untuk settle. Bila dah settle, dia akan kembalikan balik dan akan combine semua dan akan hasilkan output lah. Okay. Biasanya fungsi atau metod ini berada di bawah proses. Okay, maknanya kita nak buat satu proses untuk nak solve the problem and then the last one kita nak hasilkan the best result lah daripada problem itu. Okay, ini pengenalan lah sedikit untuk metod ataupun function. Okay, contoh kat sini okay. Biasa kalau kamu buat coding kan, untuk nak dapatkan jumlah nombor ni daripada 1 hingga 10, 20 hingga 37, 35 hingga 49. Okay, biasa kamu akan declare lah sum, guna for looping kan. For looping tu kita nak dapatkan jumlah and then kita akan print out lah output dia. Kan, betul? Begitu juga nombor seterusnya 20 dengan 37 kan. Kira sum output. 35, 49 kira sum output. Okay, kalau kamu tengok kat sini, apa kelemahan bila kita buat coding macam ni? Kelemahan dia pertama adalah kita buat banyak benda yang sama. Betul tak? Kita declare berapa kali declare ni ha? Satu declare. Lepas tu for banyak. For. Lepas tu system.out. System.out. Panggil pun sama. Kan? Banyak benda yang redundant. Maknanya
Benda dah buat dah. Lepas tu kita buat lagi benda tu. Apa salahnya kita guna je benda yang kita buat tu, kan? Maksudnya kat sini, bila kamu tengok kat sini, bila kamu guna method, kan? For satu je, kan? For ada satu je. Berbanding yang ini ada berapa for? 3 for. 1, 2, 3. Kan? Bila kamu guna method, dia kompreskan benda tu jadi satu. Okay, satu je guna for. And then, satu je guna for. Maksudnya kat sini, kita ada main. Bila kita buat coding, kan? Bila kita buat coding, kita ada public, static, void main, string, arg. Betul tak? Okay, maknanya dalam tu, kita ada sistem the out the print line untuk untuk print output tadi, sum, kan? Sum number 1 hingga 10, sum number 20 hingga 37, sum number 35 hingga 45. Dan di sinilah dinamakan sebagai department ni yang saya cakap tadi. Okay, problem kita, okay, first kita bagi problem kita apa? Problem kita ada satu problem, kan? Sub problem kita pertama kita nak kira total, kan? Total 1 hingga 10. 20 hingga 37. 35 hingga 49, kan? Ni kita nak settle. Jadi, kita bagi tugasan ini, okay, tugasan ini kepada department dia lah. Bahagian dia untuk buat, untuk kira. Maknanya, tak perlulah nak serabut-serabut kepala, satu nak buat semua. Kita bagi-bagi. Okay, jadi untuk first sub ni, kita bagi kepada sum yang pertama ni. Okay. Okay, bila dia pergi, dia baca, dia jumpa sum 110. 110 kat dalam ni kenapa? 110 ni dia nak hantar lah. Dia nak hantar data tu kepada method lah. Okay, dia nak assign, dia nak submit. Okay, maknanya method dinamakan sebagai sum. Dia akan carilah mana department. Okay, kita jumpa dah department dia. Okay, ini dipanggil department 1. Okay, department 1 nama sum sama. Okay, sama. And then dia hantar main hantar nilai 1 dengan 10. Okay, ni nilai 1, nilai 10. Okay. Pastikan kalau dia guna integer ni, data yang submit pun kena integer. Jangan pula double. Kalau kamu hantar double, kat sini kena jadi double. Kalau kamu hantar double lah kat sini, kena jadi double. Kalau nilai integer, kat sini kamu kena letak data type di integer. Kenapa kena letak integer kat sini? Sebab dia nak return value, dia nak return nilai tu untuk dia nak combine ataupun dia nak print out balik. Dia nak print out lah hasil dia. Okay, yang macam saya tunjukkan tadi lah. Dia kena combine dan dia kena print out hasil dia kat sini lah. Okay. Jadi bila dia hantar 1 dengan 10, kita ada declaration new result kat sini. Dan dia pusing lah 4 ni. 1, 10, kan? Jadi dia pusing lah. Pusing sampai dah dapat result dia berapa. Okay, bila dia settle, dia pun return result ni. Dia return ke mana? Betul integer ni dia return ke mana? Dia return yang mana panggil dia ni? Yang mana panggil ni? Yang mana panggil ni? Yang inilah panggil, kan? Jadi dia akan return result dia kat sini. Jadi dah dapatlah output dia berapa? Output dia. Dapat berapa? Okay, dah settle yang ini. Dia baca lagi system, the print line, Oh, dia nak guna lagi department yang sama. Tetapi value dia lain. Value dia lain. Okay, contohnya, value yang dia submit 20 pula. Okay, 20 dengan 37. Integer yang sama, betul. Integer. And then guna yang sama lah. Yang ini dia jadi 20. Ini dia jadi 37. Pusing. Dapat output dia. Kan?
pusing dapat output, dia return balik. Mana return ni apa? Return ni maksudnya dia kembalikan. Mana dia kembalikan hasil yang dia dah buat ni dalam department ni kan. Ni ada buka ada tutup Mana yang ni pun ada buka ada tutup dia. Maknanya dia kembalikan hasil yang dia dah buat kira-kira ni kepada yang manggil dia. Yang panggil. Kat mana? Sinilah yang panggil dia. Okay, jadi bila sini panggil, dia pulangkan hasil daripada pengiraan tu kepada orang yang panggil ataupun manager dia lah, bos dia. Kat sini dikira manager lah ni, main ni. Main ni manager dia lah. Mana manager panggil, Department Sum. Ni ada data ni, 1 dengan 10. Kau kira kejap. Okey, dia pun hantar sini. Kira, dapat hasil dia bagi balik. Okey. Okey, ada lagi masalah yang kedua ni. Okey, Sum, Department Sum. Main sini lagi ni, ada data lagi ni. Okey. Kau kira kejap ni, 20 dengan 37 ni berapa dapat result? Okey, dia pun kira, dia pun hantar. Okey, settle. Lepas dia tengok, oh ada lagi data. Okey, Sum. Department Sum, sekali lagi ni. Last dah ni, 3 kali dah aku panggil kau ni. Dia kata, main sini, manager panggil kan. Ataupun programmer lah, programmer satu. Main. Ni ada lagi data ni, 35 dengan 49 ni. Kau kira kejap ni, result berapa dapat ni? Okey, dia kata. Dia hantar lah, 3, 35, 49. Okey, kira, dapat result, hantar kat sini. Jadi, complete lah. Ini dinamakan sebagai method. Maknanya, kita sama je kita buat tu. Cumanya dia ada, kita nak kena create satu lagi public static yang lain. Kalau sebelum ni kita ada public static void main satu je kan. Maknanya kita ada satu je manager. Kita ada satu je main. Main class, main public ni kita ada satu je. Sebelum ni lah yang kita dah buat coding tu. Bila kita masuk method ataupun function, kita kena create department dia lah. Sub department dia, nama apa. Macam gitu. Okay, nanti untuk kuliah ni mungkin kamu bela-bela lagi tak faham department lah apalah semua kan. Nanti masa saya buat coding dalam lab nanti, video lab, kamu akan clear lah. InsyaAllah saya nak kamu faham lah benda ni. Okay. Okay. Di dalam method juga dikenali sebagai collection of statement lah. Collection of statement di mana kita buat grouping lah. Kita group. Okay, mana kita group. Grouping satu ni. Grouping dia ni. Okay, grouping ni. Okay, grouping satu ni untuk nak perform apa-apa operasi lah. Okay. Dan juga method ni juga boleh digunakan banyak kali. Reusable code. Okay, katakanlah main ni kalau macam sini ada satu je sum kan. Department dia, method dia ada satu je sum. Mungkin ada lagi lah kat sini average. Okay, average pula. Mana kamu kena tambah lagi. Public static integer average. Maknanya ada 2 dah department. Mana ada 2 dah method kat situ. Dan sekiranya kamu adalah nak guna lagi, katakanlah department 1, method sum ni, dalam ni dia nak guna method average. Dia boleh je panggil, tak ada masalah. Maknanya, method sum boleh guna method average. Panggil saja. Contoh department 1 ni, program 1 ni dia panggil je. Programmer 2. Mari sini ni nak settle ni. Ni data ni tolong kira kejap, betul bagi balik kat aku, dia kata. Okey, beres. Dia pun buat dia bagi dekat sum punya method. Sum pun kira tambah tolak bahagi semua, settle, bagi balik kepada manager dia lah, main, untuk dia print output dia. Okey. Boleh Okey. Okay, di dalam method ni juga, kamu akan diajar macam mana kamu nak create kamu punya method. Kalau dalam tadi nak create department lah. Department untuk programmer kamu tu.
Dan dia ada dua lah, with or without return value. Dia ada dua jenis. Yang ni return kan, yang ni dia return value. Ada yang without return value. Ada yang with, ada yang department tu ada yang kena pulangkan balik result. Ada juga department ataupun method yang tak perlu pulangkan pun output dia. Maknanya kat situ tengok based on problem lah. Okay, department kata kau pegang lah dulu. Manager kata pegang dulu data tu. Nanti semula-semula lah, lain kali lah hantar balik data tu. Pegang dulu, tak payah pulangkan lagi. Result. Kita juga akan belajar macam mana kita nak invoke method with or without parameter. Okay, parameter ni lah. Okay, data ni. Parameter yang kita guna ni. Okay, dan juga overload method using same name. Okay, method ni, department ni, dia boleh ada banyak. Okay, boleh ada banyak method dengan nama yang sama. Method ni boleh guna sama. Maknanya sum ni mungkin ada banyak sum. Department 1 pun nama sum, department 2 pun nama sum, method 1 pun nama sum, method 2 pun nama sum. Cuma beza dia adalah kat sini je. Yang ini department ni dia guna integer, department ni sum juga tapi dia terima data type double sahaja. Dia pilih pula situ. Nama sama tapi department aku sum juga nama tapi terima data integer je. Department yang satu lagi tu nama sum juga sama tapi dia terima data double. Macam gitu. Nama sama tak apa. Okay. Apply method abstraction in the program design. Maknanya kita nak apply lah method abstraction kita masa kita nak create design. Masa kita nak buat program tu lah, coding. Okay, ini pengenalan public, pengenalan kepada method lah. Okay, ini. Okay, method ni kita kena create public, static dinamakan sebagai modifier. Integer adalah return jenis return value dia, integer. Maknanya ni, kita nak return result ni, integer ke double ke apa dia? Maknanya kat sinilah kita kena letak dia. Okay, modifier dia public static integer return value type jenis apa, kita nak hantar kepada manager tu jenis apa. Dan di sini adalah nama method tu dan juga parameter dia. Parameter dah ada berapa? 2 ke 3 ke kat sini lah. Maknanya method tu dia hantar dah. Dia panggil tu dia hantar dah kat sini and then bila dia terima dia akan proses lah. Method body ni dia akan proses lah. Dia akan tengok. Dia akan check nombor 1 dengan nombor 2 ni besar ke kecil. Kalau besar, print out, hantar result. Kalau kecil, dia hantar print out, hantar result. Dia pegang, dia bukan print out lagi tau. Dia pegang dulu result tu, dia hantar kepada manager dia, min dia yang panggil tu. Macam gitu. Okay. Contoh kat sini. Okay, dia panggil kat sini. Invoke a method. Kat sini kan. Okay, dia panggil method max. And then dia hantar dua ni. X dengan Y. Dia hantar X dengan Y. X dan Y ni apa-apa nombor lah. 2 ke 3 ke. Tapi nak katanya kat sini macam mana dia panggil method max ni. Okay. Okay, ni kamu bacalah apa dia lah keyword void. Okay, keyword void. Okay. Yang ini ada nilai hantar value. Kalau kita tak ada return ni, kalau kita tak perlu return, dia tak jadi integer, dia jadi void. Okay, void ni maknanya tiada return value. Okay, if the method doesn't return a value, the return value type is the keyword void. Okay. Maknanya dia terima data, dia terima parameter ni, dia buat proses tapi dia tak return. Maknanya dia tak return ke mana-mana, dia pegang je kat sini. Result ni dia pegang je. Maknanya dia tak return. Bila dia tak return, kita tak boleh guna integer, kita kena letak void. Okay,
Void ni bermaksud no return value. Okay. Okay. Lepas tu kamu baca. Okay. Yang ni macam mana kamu nak calling method itu. Okay. Biasanya bila kita nak calling ni kita panggil lah. Manager ni, main ni dia panggil je lah department mana yang dia nak. Okay. Dia kata, okay kita ada satu problem ni. Kita nak kira nombor yang lebih besar kan. Boleh lah panggil department max ataupun method max untuk kira. Ini data dia. Hantar. Okay. Hantar and then bila return balik value dia bentuk integer kan. Bila return balik value dia akan print out kat sini lah. Dia akan display kat sini. Display output dia. Okay, display output dia kat sini. Okay, ini cara panggil dia lah. Okay, maksimum panggil nama method dan parameter apa yang kita nak method tu kira. Method tu buat. Okay, contoh kat sini. Okay, contoh kat sini kita ada public class test max. Okay, public static void main ini dia punya manager berperanan untuk panggil method lah. Okay. Main kita ni kita ada declaration kan ni. Ni declaration. Okay, declaration dan dia ada output. Dia nak print out lah. Okay, di dalam declaration dia ada panggil method kat sini. Dia panggil method kat sini untuk selesaikan masalah untuk cari nilai maksimum. Kalau sebelum ni macam mana kamu buat coding? Kalau sebelum ni semua buat dalam main kan? Okay, declare integer bla 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 bla. Integer I, J, K. Lepas tu if apa dia? If I lebih besar daripada J. Kan? Apa jadi? Else. Apa jadi? Lepas tu print out. Semua kita buat dalam main. Betul tak sebelum ni? Semua kita buat dalam main kan? Jadi supaya main kita ni tidak terlalu dibebani dengan coding ataupun kita nak nampak coding kita tu profesional. Okay, untuk bahagian kira, untuk bahagian proses. Okay, senang macam ni lah. Untuk bahagian proses, kita letakkan dia dalam method. Kita ada declaration, kita ada input kan. Kita ada input. Okay, senang macam ni lah kamu pegang. Method berperanan untuk buat proses. Bila kamu ada proses, kamu panggil method. Okay. Kalau macam ni dia nak apa? Dia nak proses dia apa? Proses kira maksimum kan? Okay. Oh, maknanya ada kira maksimum. Okay, panggillah method department maksimum yang buat ni. Ini data dia bagi sekian-sekian. Dah siap, hantar balik dekat main. Main akan print output. Okay. Jadi, 3 benda tu tetap ada lah. Input, proses, output. Cumanya susunan dia tu, proses tu dia bagi dalam method yang buat. Okay, dia tak buat semua dalam main. Kalau sebelum ni kita letak declaration, input, proses, output kan? Ingat tak? Dalam lab. Kan? Jadi sekarang ni yang bahagian proses ni kita bagi method yang buat. Method yang buat proses ni. Sebabnya dia akan memudahkan kerja lah. Memudahkan kerja dan juga sekiranya ada banyak lagi. Ada banyak lagi proses nak buat. Contohnya ni integer K maksimum IJ. Kamu ada lagi declaration integer N sama dengan max
K dengan J. Juga boleh guna metod yang sama. Kelebihan dia adalah dia boleh guna banyak kali. Panggil je dalam main tu, dia akan buat. Okey. Jadi untuk menjimatkan masa dan keadaan tu, untuk bahagian proses metod yang settle. Bahagian input, bahagian output, main yang settle. Maknanya bahagi tugas lah. Main buat declaration, dapatkan input dan display. Method bahagian proses. Boleh? Saya nak kamu clear lah benda tu. Okay, jangan pula pening. Nanti adalah letak declaration. Memanglah dalam method ni ada juga declaration ni ada. Tapi declaration dia ni hanya untuk proses je lah yang mana nak guna. Yang macam atas ni integer I, J, K ni tak perlu dah lah declare dalam method. Sebab dia hanya buat apa yang dia nak proses. Dia hanya declare apa yang dia nak proses. Tak perlu dia tak hirau dah yang lain tu, dia hirau yang dia je. Dia buat yang kerja dia je. Okay, jadi output dia adalah 5 lah. Dia keluar kat sini. The maximum between 5 kan? I 5 kan? I 5 kan? Plus N J berapa? 2. Is K dah buat apa? K dia pulangkan balik lah. Dia kira-kira dia return balik result dia ni. Dia return dekat sini. Dia return dekat K. Mana K ni pegang result yang ini. Jadi bila panggil nak print out, dia akan print lah 5 ni. Faham tak? Kalau tak faham, tengok ulang kali video saya ni sampailah kamu faham. Okay? Selagi tu tak faham, selagi itulah kamu dengar apa yang saya cakap ni. Okay? Itu kelebihan bila rekod video ni. Maknanya kamu boleh dengar banyak kali. Tak faham, dengar. Tak faham, dengar. Okay. Tak faham lagi, tak tahulah bahasa apa dah saya nak gunanya. Okay. Kalau yang ini kamu tak faham, tak tahu dah saya nak guna bahasa apa. Okay. Kat sini dia perincikan lagi lah. Okay. Ini main. Ini output. Ini kita ada declaration. Dengan kita ada input. Ini untuk proses. Proses kita bagi method yang buat. Okay. Proses ni method. Proses method settlekan. Okay. Main tak perlu pening kepala untuk buat. Bagi method je buat. Okay. And then bila dia dah settle method buat ni, dapat result dia, dia hantar balik kepada sini lah. Nak panggil dia. Siapa yang panggil dia? Dia ingat tuan dia. Dia ingat manager dia. Dia buat-buat apa, dia bagi balik report. Macam kita lah, macam kamu lah. Saya manager kamu kan. Saya bagi tugasan assignment. Kan? Kamu buat. Kamu kena hantarlah balik kepada saya untuk saya bagi markah. Untuk saya display kamu punya carry mark. Untuk saya kira kamu punya markah lulus ke tidak. Macam tu lah. Perumpamaannya macam tu. Okey, ini macam mana dia nak simpan data lah. Okey. Okey, ini untuk return lah. Okey, return 1. Return 1, return 0. Okey. Okey, ini cara tulis lah, cara yang betul. Kita nak fix problem. Ini dah ada lebih besar sama dengan. Mana lebih kecil dia adalah kena return negatif. Maknanya tak perlu dah kita letak yang ini. Ini kita just letak je. If, else, negatif. Ni yang betul, ni yang salah. Negatif ni maknanya nilai lain. Selain daripada
1 dengan 0 ni. Okey. Okey, ini kaedah dia macam mana dia buat lah. Okay, dia simpan dalam maximum method is invoked ni kan. Dia panggil macam tadi lah, case tadi macam mana dia simpan, dia letak sini. And then bila dah dia kira, dia dapat result, dia hantar balik kat sini. Ni sama lah ni kan. 2, 5. And then dia hantar dekat 6, 1. Ni yang method ni kan. Ni method ni. Ni method ni. Maximum method. Dia proses, dia dapat output dia. And output ni dia pulang balik dekat sini. Dekat K lah. K ni maksudnya yang inilah. Pulang balik and then dapat output dia. And then method dia dalam stack dia ataupun the main method siap lah. Maknanya siap adalah proses dia buat tu. Settle lah. Okay, contoh sini lagi adalah beza return output dengan without return. Void ni dia tak ada return. Kalau kamu tengok kat sini ada tak perkataan return? Tak ada kan? Bukan. Ini public void main. Okay, ini public void main. Okay, public void main ni berperanan untuk calling. Okay, untuk call. Sebab dia adalah manager. Manager atau main class. Maknanya fungsi dia adalah untuk call lah. Call method. Call method. Okay, di sini dia ada sistem dah ada print the grade is and then dia panggil print grade. Dia hantar nilai. Print grade, bila dia jumpa call method ni, dia akan carilah mana method nama print grade. Ada kan? Okay, kat sini. And then 78.5 ni dia hantar lah. Nilai ni dia hantar dekat sini. 78.5. Okay. Tapi kat sini dia ada void. Bila ada void, dia tiada return value. Bila tiada return value, tak ada kan? Ada perkataan return tak dalam ni? Tak ada kan? Bila dia tiada return value, it means that kamu punya method kena ada system the out the print line lah untuk dia print. Kalau ada return value, katakanlah kamu ni yang tak ada kan? Katakanlah kamu letak public static double print grid. Okay. Return value dia jenis double sebab sini double kan? Nilai perpuluhan. Maknanya kat dalam ni kena ada return. Okay. Tengok ke bawah ada tunjuk tak? Ni. Ni. Maknanya kat sini dia guna char. Oh, sebab dia nak return grade. A ke, B ke, C ke D. Okay, tak apa. Tengok satu-satu Bila void, maknanya dia tiada return. Bila tiada return, kamu kena print out dalam method tu lah. Hasil dia. Grade A ke, B ke, C ke, D ke, E. Kan? Bila kamu ada return value bentuk char. Char ni kenapa dia tengok jenis data lah. Kamu nak return apa? Integer ke? Char ke? Double ke? Kan? Skor ni ialah dalam double. Tapi yang kamu nak return tu grade dia. A ke, B ke, C ke, D ke, E ke, fail ke kan? Jadi kamu kena guna char kat sini. Bila char, kena guna return. Return A, return B, return C, return D, return F. Sistem out the print line letak mana pula data? Bila kamu return, kamu hantar balik dekat sini. Kamu kena letak kat sini sistem out the print line ni. Kena letak dalam main. Dalam kelas main. Tu beza dia.
Kalau return value, kamu kena print out min. Kalau no return value, print out dia dalam method lah. Tu je beza dia. Boleh? Kalau ikut logik pun memanglah macam tu. Sebabnya bila return ni dia kembalikan maklumat dekat sini, dia print lah. Kalau yang ini, void ni, dia pegang nilai dia, dia tak return. Maknanya dia print kat sini lah. Itu bukan dia pegang saja ni tak print. Print je lah dalam method dia. Yang ini dia buat-buat dia bagi. Buat-buat dia bagi. Main lah. Urusan main lah. Nak print ke tak nak print ke kan. Kalau macam yang ini, dia tak return value. Tugas dia lah. Dia kena print dia lah. Dia kena kira. Lepas dia kena print pula. Banyak kerja lah sikit method void ni. Kalau method char ni, return char ni, return value ni, senang sikit kerja dia. Dia buat, dia bagi main. Buat, bagi main. Main, display. Macam tu. Antara mana orang rajin dengan orang malas lah macam tu. Orang rajin ni, void ni dia rajin sikit. Kan? Dia buat, lepas tu dia yang kira, dia lah yang paparkan, yang buat banner kan. Kalau yang ini, dia kira je banner bagi orang lain lah buat. Dia kata kan, aku buat kerja aku je. Jadi gitu kan. Jadi kamu kena faham dua individu berbeza. Okay, sama lah dengan method. Method ni dua benda yang berbeza lah. Di antara return value dengan without return value. Dua benda yang berbeza. Kebanyakan student yang saya jumpa, dia pening yang ini. Dia lah return char. Tapi kat dalam ni letak juga system.out.println tu. Apa gunanya system.out.println dalam method bila kamu ada return? Tak perlu dah. Bagi main je lah print. Kamu return je kerjanya. Buat return. Okay. Yang ini passing argument by value. Bila kita bermain dengan method, kan, kita ada parameter, betul tak? Kat belakang, kan? Ini nama method dia, kan? Ini nama method. Okay, passing. Kita tengok contoh kat sini lah, senang. Okay, contoh kat sini, pass by value. Okay, dalam main, kita ada declaration, kita ada output, and then kita ada method, calling method. And kita ada output. Ini kita ada output, ini kita ada declaration dan juga input. Okay. Ini ada method dinamakan sweep. Okay, bila dia jumpa method ni, dia akan carilah mana ni, mana ni. Okay, dia jumpa. Bila dia jumpa, dia tengok pula parameter tu hantar apa? 6162. Okay. 6162. Okay, 61 nilai apa? 61 ni nilai 1, nilai 2. Ini nilai 1, nilai 2. Okay. Lepas tu, dia print lah inside dia ni apa semua ni. Before sweeping, dia keluarlah nilai 1 dengan nilai 2. And then, dia pun buat sweeping. Dia, okay, temporary, N1, N2, N2, N3 temporary. And then, dia akan, after swap, dia akan keluarlah output dia apa dia. Dia tukar. Maknanya, 61 ni dia jadi 2. 62 dia jadi 1. Dia tukar. Jadi, maksud kat sini, when you invoke a method with a parameter, the value of the argument is passed to the parameter. This refer to as pass by value. Maknanya kat sinilah dia pass by value. Maknanya dia hantar data ni dengan value yang dah ada.
Okey. Value yang dah ada. Ni kamu tengoklah. Okey, ni pun samalah. Okey. Okey, scanner min ni kan. Okay, ni input user and dia panggil method GCD. Okey, dia cari method GCD, dia hantar N1, N2. N1, N2 ni depend on user input lah. And then dia proses and then dia return GDC. Dia hantar kat mana GDC ni? Dia hantar dekat yang mana panggil dia lah. Untuk dia print. Okey, faham? Boleh? Macam ni lah. 5 ni dia buat proses dia hantar print balik. Okey. Yang ni pun sama. Okey, main. Okey, ni kita ada main and then ini kita ada calling method. Method nama print prime number. Print prime number. Okey, dia ada void. Parameter ni method ni void tidak return tidak return. Mana bila tidak return dia kena print out lah kat dalam ni. Bila dia tak return dia kena print out lah kat dalam ni, nampak ni. Macam tu. Okey. Lepas tu okey, lepas tu bila dia hantar ini 50 ni value dia hantar kat sini 50. Kan? Okey. Bila dia jalan, okey sini 50, sini count kan kosong. Kosong lebih kecil pada 50 betul. And then dia jalan, dia check pula. Oh, ada satu lagi ni, calling. Dalam method, kita boleh calling method yang lain. Oh, ada lagi calling method bernama isPrime. Dia hantar number. Hantar number ni nilai 2 kan? Dia pegang ni 2. Jadi kat mana dia nak cari method dia ni? Dia pun cari, dia jump kat sini. Dia pun buat. Okey, ni nilai 2. And then dia check dulu. Sebelum dia nak teruskan pengiraan ni, dia check dulu. And then dia hantar. Sekiranya nombor itu bukan prime, dia hantar false. Sekiranya nombor itu betul prime, dia hantar true. Bila dia dapat result, okey. Katakanlah dia dapat result return ni, dia hantar balik kan. Bila dia hantar balik, dia akan check lah kat sini. Dia akan masuk lah. So print out. Yang mana satu output dia. Okey. Boleh? Then dia pusing buat proses seterusnya, hasilnya jadilah macam ni. Okey, maknanya semua nombor yang dimasukkan 50 nombor ini adalah nombor prime numbers. Okey. Yang ni pun sama. Dalam main method scanner kita ada input, kita ada output proses and then dia ada method kat sini. The calling method calling method. Okay, bila calling method dia pergi carilah hex to decimal. Ni hex to decimal, hex char decimal. Maknanya dia pergi kat sini. Dia tengok nama samalah. Okey, bersama nama hex dot to uppercase. Dia hantarlah kat sini nilai dia ni. Dia hantar kat sini. And then dia proses dia return value dia. Return value dia hantar kat mana? Dia hantar kat sini balik untuk dia print out. Okey. Tapi sebelum dia nak return value, dia ada jumpa satu lagi method yang lain. Mana dia buat dulu method ni. And then baru dia return value and then baru dia hantar balik kepada main. Boleh? Ni kan ada return ni kan. Return ni dia hantar pula kat sini. Pening dah kamu. Gimari dah. Okey, nanti tengok balik lah video saya ni. Sehinggalah dapat result dia macam ni.
Okay, overloading method. Okay, overloading method ni bermaksud dia menggunakan nama method yang sama. Tetapi parameter dia berlainan. Ini parameter dia integer, ini double. Ini double juga, tapi dia ada 3 parameter. Okey, berbeza. Setiap satu berbeza. Okey, nama method yang sama. Jadi, method yang first ni dia terima 2. 2 parameter. Yang mana? Yang inilah kan? Bila calling yang ini, dia akan pergi sini. Bukan. Integer kan? Silap dia tu. Jangan silap. Okey. Integer. First integer kan? Okey, yang ini dia pergi sini. 3, 4. Okey, dia buat proses. Dia return balik value dia ke sini. Return. Ni passing. Okey, settle, dia print. Yang ini double kan? Double ni sebab color lain pula. Okay, yang ini double dia pergi sini. Dia passing. 3.0, 5.4. Buat. Return, dia return balik. Return. Okay. Dah settle return print out, dia jumpa pula. Ni kan. 3 value. Okay, dia passing kat sini. Passing method dia berapa? 3.0, 5.4, 10.14. The settle ni dia return maximum. Ni dia panggil method ni. Kat sini dia panggil method maximum 1, 2. Maknanya dia buat yang ini dulu. Dia dapatkan output dia yang ini. And then dia match dengan number 3 dia ni 10.14. Yang ni dapat result berapa tadi? Maksimum 1, 2 double. Yang ni kan? Yang ni kan? Dapat output dia berapa sini? Dapat output dia berapa? Jadi 2. And then dia return, dia pergi dekat maksimum method yang seterusnya tu. And then the last kali baru dia return balik output dia. Maknanya kalau kat sini kamu kena bijak sikit lah. Kat sini kamu kena bijak sikit. Sini yang menguji kefahaman ni. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, dia settle yang mana dulu? Dia akan settle yang ini dulu first. Kan? Bila dah dapat yang ini, nilai maksimum antara 1 dengan 2 ni nilai mana maksimum? Katakanlah nilai 2. 62 ni adalah maksimum kan? Jadi 62 dengan 63 jadi kan? Jadi maksimum ni kat sini. 63 ni yang ini. Ini hasil daripada yang ini. Jadi maksimum 2, 3. Dapat apa pula? Return mana pula? Return mana? Mungkin 63 ke? Kan? Return nilai yang itulah dia return balik tu. Okay. Yang ni kau bacalah macam mana dia punya ni. Inilah penjelasan dia tu. Okay. Ambiguous is a compilation error. Okay. Kat sini ni kita tak boleh buat macam ni tau. Contohnya, some there may be 2 or more possible mesh for an invocation of a method, but the compiler cannot determine the more specific mesh. This is referred to as ambiguous invocation. Maksudnya kat sini kita return value double, tapi kita ada integer dengan double. Mix macam ni memang tak boleh lah macam ni. Memang tak boleh lah macam ni. Okay, memang tak boleh macam ni lah.
Mana dia bendanya sama je tapi dia ubah macam gitu tak boleh lah. Ni dipanggil kira error lah. Okey. Okey, ni. Okay, ni kamu tengok balik ni tak ada ni. Blok-blok ni penggunaan bracket ni. Okey, yang ini. Okey, ni nampak random ni. Okey, dalam main boleh kamu nak study kan. Okay, dalam main ni ada declaration, ada for looping. Dalam for looping tu dia ada panggil method calling method. Okay, calling method dia akan pergi method yang mana nama? Random character dot get random lowercase. Okay, random nama kelas tu random character get random lowercase. Get random lowercase yang ni. Dia akan buat lah. Dia akan buat lah proses dia tu. Okay. Saya nak kamu faham konsep dia lah. Okay, kat sini method body dalam tu ada method signature, ada optional return value, optional argument for input. Okay, input method signature dan output dia akan hantar. Macam tu lah. Masuk input dia akan proses-proses dia akan return balik. Okay. Habis dia lah method. Cumanya yang bahagian array ni, passing array by method tu ada slide kat sini mana contoh saya nak tunjuk. Okey. Untuk array, katakanlah contoh kat sini kan. Okey, contoh kat sini. Kan. Contoh kat sini, kamu ada. Okey, katakanlah kat dalam ni kamu main array lah. Okay? Ada array. Maknanya kamu nak passing nilai ni dalam array. Jadi, kat dalam ni pun, lepas integer tu pun kamu kena letak array dia. Okay, maknanya kalau kat sini, contoh kat sini, kamu letak nilai integer kan, 3, 4. Katakanlah kamu nak passing data tu dalam array. Array. Maknanya kamu kena letak bracket ni, jangan tinggal bracket array. Yang lain, the rest proses dia sama. Bezanya array ataupun tidak. Tengok pada nilai yang kamu hantar lah. Kalau kamu hantar array, kat sini pun dia kena terima array. Kalau kamu hantar tak ada array, kena yang tak ada array lah macam ni. Tu beza dia lah. Sebab apa array boleh passing macam tu, doktor? Sebab array ni kan tempat dia simpan data, simpan elemen, kan? Elemen tu takkanlah dia nak pegang saja, mestilah dia nak proses, kan, data tu. Jadi, bila data tu ada dalam array, contoh macam yang ini, dalam array ni ada banyak nombor. Dia nak cari yang mana nombor yang lebih besar, yang mana nombor dalam array ni nombor yang maksimum. Kan? Jadi, dia kena proses lah elemen dia tu, data dalam array tu. Jadi, memang patutlah dia kena passing juga array tu dalam method. Untuk method proses data dalam array. Faham tak? Okey. Okey, itu sajalah. Nanti untuk yang array dalam method tu, nanti saya cari contoh yang lebih spesifik lah untuk kamu senang dah faham. Lebih mudah lah. Okey. Okey, terima kasih. Itu sahaja kuliah saya pada hari ini.
Untuk method nanti saya akan bagilah lab untuk method. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.